Okey, bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya kita sambung untuk, kita dah selesai untuk normal service. Kita move kepada overhaul service lah. Okey, untuk overhaul service ni, kalau kamu dapat lihat, dia agak berbeza dengan normal service lah. Untuk overhaul ni, dan nama pun overhaul. Kalau motor dia kata dia ada top, overhaul dan sebagainya. Ini overhaul maksudnya keseluruhan lah. Tujuan untuk overhaul service ni dilakukan adalah untuk membuang segala kotoran dan habuk yang tersangkut di celah-celah sesirip fin ni lah. Fin ni dia ada dekat indoor pun ada, outdoor pun ada. Jadi yang paling menyebabkan dia tak sejuk yang berada di kawasan indoor lah. Sirip di dalam kawasan indoor ni. Ni dia punya sirip kat sini. Sirip kat sini. Yang ni blower dia. Blower ni ataupun kipas bersilang ni. Yang warna hitam ni. Yang ni, ini adalah sirip. Ni sirip. Okey, sirip ni lah yang sejuk. Yang ni sangat sejuk. Sirip ni sangat sejuk. Kedua-dua sirip ni sangat sejuk. Dia panjang lah. Dan di sini laluan copper. Copper lalu sini. Copper lalu di sini. Dan copper ni pun bersambung dengan outdoor. Dan di outdoor ni pun ada sirip juga. Kalau kamu perasan, dia ada sirip juga. Selain ada kipas dan juga kompresor. Jadi, konsep aircon ni, macam saya terangkan sebelum ni, yang sejuk ni dikeluarkan oleh kipas bersilang ni. Supaya kita rasa sejuk dia. Jadi, kalaulah sirip ni, dia rapat. Susunan dia rapat. Kalau dah antara kedua-dua ni dah penuh dengan habuk, jadi tak ada ruang untuk darah keluar. Jadi, kesejukan tu kamu takkan rasa lah. Jadi itu tujuan kita buat overhaul service, major service. Kita kena bersihkan keseluruhan sirip-sirip ni supaya tak nak ada in between antara sirip tu, tak nak ada habuk lah. Sirip-sirip penyejat dan juga pemeluap. Sirip ni dia ada dekat condenser dan juga evaporator. Dia dua ada. Yang disumbat disebabkan oleh habuk. Habuk ni macam saya dah maklum tadi sebelum ni. Habuk ni kan dia bila kena air, dia boleh membentuk macam dia bergumpal. Dia bergumpal, lama-lama dia jadi macam satu keledak lah. Sludge. Itu yang sangat bahaya. Itu yang kadang-kadang saya cakap kita buka aircon, boleh rasa air menitik dan sebagainya. Itu sebab bila mana longkang dah tersumbat, habuk tu dah banyak, dia turun jatuh ke longkang. Bila longkang ada air, bila habuk tu kena air, lama-lama dia bergumpal. Dia dah jadi macam satu sekatan lah. Jadi air tak boleh lalu. Bila air tak boleh lalu, air tu turun daripada sirip tu. Sirip tu sejuk, turun ke longkang. Bila longkang dah tersumbat, air tu tak tahu nak pergi mana. Angin dekat daripada blower tu akan tembak dan air tu akan keluar lah. Mengecik-ngecik kena orang yang kat luar. Itu sebab dia. Itu antara sebab dia. Salah satu lagi perkara adalah salah pasang drain pipe. Kadang-kadang kalau salah pasang drain pipe, dia akan menyebabkan air tak boleh pergi dan dia akan keluar melalui indoor. Itu sangat bahaya lah. Kesilapan yang perlu dielakkan. Kesan kalau tersumbat, apa kesan dia? Dia kata penyejukan akan menjadi tidak begitu sempurna. Memanglah, tak sejuk kan. Dan pengeluar angin juga turut dikurangkan. Pengeluar angin ni adalah blower. Ni adalah blower yang hitam ni. Blower ni pun, kipas bersilang ni pun, dia boleh ada habuk dalam ni. Habuk boleh masuk dalam celah-celah ni. Bila habuk banyak, dia berat. Bila berat, kelajuan dia slow lah. Jadi angin pun kamu nampak rasa sejuk. Okey, untuk overhaul service. Okey, ni adalah step dia. Apa mula-mula kena buat? Apa tu mula-mula step pertama kita nak buat servis ni? Mula-mula dia kata kita kena buat pump down. Apa itu pump down? Pump down ni saya dah bagi tahu awal. Pump down ni adalah satu proses di mana kita pindahkan semua gas daripada indoor pergi ke outdoor. Dia akan disimpan di outdoor lah, di dalam kompresor dan tangki simpanan dia. Jadi dia semua kat indoor tu tak ada gas. Jadi kita boleh buka sistem tu. Kalau sistem kita dah on, dah jalan, kita dah buka allen key dia, kita tak boleh sebarangan buka. Bila kita buka, gas dia akan hilang begitu saja. Kita nak macam tu. Jadi langkah kita buat pump down ni, namanya pump down. Jadi kita pindahkan daripada ini outdoor, ini indoor. Kita pindahkan semua gas ni pergi ke outdoor.
Jadi bila kamu nak buka, nanti dia punya flare nut di sini. Dia ada flare nut di sini. Dia ada flare nut di sini. Kamu buka flare nut ni. Jadi gas takkan keluar lah. Jadi berlakulah penjimatan bila kita buat pump down. Kalau tidak, kalau kamu buang begitu saja, nanti lepas kamu nak pasang balik, kamu kena top up. Kamu kena top up gas. Kena top up gas. Top up gas more or less kena bayar 70 ke 80 RM lah. Jadi dah rugi lah kat sini. Lepas kamu dah buka dia, kamu baru boleh cabut kan. Indoor ataupun outdoor, semua dah boleh cabut. Bila kena buka ni tak ada masalah. Dah buka, gas semua dah tersimpan di sini dalam kantong dia ni. Dah boleh pakai. Lepas tu dia kata cucikan unit dalam dan unit luar. Bersihkan lah, kita dah boleh baraikan semua. Proses barai ni kalau kamu rasa takut nak buat, ambil gambar dulu. Ambil gambar, pastikan di mana skru-skrunya. Jangan lupa, bila pasang tu kalau ada 15 skru, buka 15 skru, tutup pun kena ada. Jangan kehilangan skru-skru tersebut. Seterusnya adalah pemasangan balik unit. Ni tadi kita dah buka, dah dismantle, disassemble balik, pasang balik. Pasang balik, ingat tadi saya suruh ambil gambar kan? Ambil gambar supaya kamu tidak melakukan kesilapan lah. Lepas tu lakukan proses purging. Purging ni kita tak nak tadi, bila kita dah buat pump down, udara dah masuk dalam pipe. Jadi kita akan buat purging ni adalah proses kita keluarkan udara daripada kita punya copper tube. Caranya kita guna manifold gauge tu, nanti kita akan longgarkan sikit. Lepas tu kita kena buat ujian kebocoran. Ujian kebocoran pada bahan pendingin. Kita buka Allen key sedikit pada high pressure. Kita pakai buih sabun. Dia nak pakai buih sabun saja. Dia nak guna buih sabun. Bila kita tengok, kita buka Allen key sikit pada high pressure, tengok keluar bubble, maksudnya ada kebocoran. Jadi betulkan kita punya sambungan pada Allen key tu, pada flare nut tu betulkan. Kalau flare dia salah, betulkan flare dia lah. Baiki flare dia. Lepas tu baru kita on sistem. Bila on sistem, baru kita tahu tadi berapa bacaan gas. Tadi kalau kita pada awal tadi kita check bacaan dia 40. Lepas tu kita top up lah. Jadikan 60 PSI. Lepas tu kita top up lah. Ini untuk R22. Ini proses overhaul service lah. Kena buka dalam luar. Tapi tadi saya tak bagi tahu juga. Masa kita bersihkan sirip dia. Bila kita dah buka, kita nak bersihkan sirip. Dia ada satu kaedah lagi dipanggil menggunakan chemical. Chemical ni agak bahaya bila kalau kamu salah guna, dia bersifat gatal. Kalau kena mata kamu faham-faham lah. Jadi tapi dia sifat mengakis yang bagus. Dia boleh bersihkan habuk-habuk di celah sirip. Di kawasan sini, bila kita nak bersihkan ni, kita boleh guna chemical. Boleh guna chemical. Dia boleh guna chemical. Dalam boleh guna, luar pun boleh guna. Jadi lepas kamu dah buat overhaul ni, kamu akan rasa aircon tu seperti baru. Seperti baru, bersih, exactly. Tapi jangan kerap guna chemical. Kalau satu kaedah yang lain, kalau kamu tak nak guna chemical, kamu boleh guna sabun serbuk. Sabun serbuk pun okey. Boleh bersihkan dia. Okey, clear untuk dipanggil major service ataupun overhaul service ni. Okey, yang ni adalah satu benda yang kamu kena tahu. Apa itu pump down? Pump down adalah menyimpan gas pada unit luar atau disimpan dalam pemeluap. Kat outdoor lah. Dia disimpan kat luar. Tujuan dia adalah untuk menjimatkan gas bahan pendingin supaya tidak terbuang begitu sahaja setiap kali kita buka unit. Contoh kita dah pasang gas, kita nak pindah rumah, kita kena pump down, buka. Bila kita sistem dah, aircon dah jalan ke dalam copper tube semua indoor dan outdoor. Bila kita nak pindahkan dia, kita kena buat pump down. Itu adalah proses dia. Ingat, pump down dengan charging. Charging masuk gas. Pump down kita pindahkan gas daripada indoor pergi outdoor. Dia tak ada pindahkan daripada outdoor pergi indoor. Dia indoor ke outdoor. Itu proses pump down. Okey, ini langkah-langkah macam mana kita nak buat pump down. Ini sangat penting untuk kamu tahu macam mana kita nak buat pump down. Yang pertama, biasanya perlukan ada dua orang bila kita nak buat pump down ni. Pertamanya, apa kita kena tahu adalah sebelum kita nak mulakan pump down ini, kita kena buka nut pada Allen key tu. Injap 3 hala ni, kita kena cabutkan penutup dia kepada Allen key tu. Dia ada nut, dia ada nut dia tu, cabutkan dulu. Lepas tu baru kita pasang kita punya manifold gauge. Tolak panjang rongga yang pada low pressure. Low pressure yang berwarna biru. Sambungkan dia. Bila sambung, kita tahu apa bacaan dia. Lepas tu,
Dengan menggunakan Allen key, kuncikan separuh lubang kedua-dua saluran tersebut mengikut pusingan jam. Okey, pakai Allen key, kunci separuh. Low pressure separuh, high pressure separuh. Jalan. Masa ni sistem dah jalan lah. Aircon dah jalan. Nanti kita akan nampak bacaan pada manifold gauge ni, meter ni, daripada atas ni dia akan mula turun sedikit demi sedikit. Kuncikan high pressure pula. Lepas tu kuncikan high pressure, tujuannya untuk mengelakkan gas bahan pendingin daripada masuk ke penjejat. Sekarang ni kita kena tahu, kawasan high pressure adalah laluan okey, kita kena pastikan kita dah tahu yang ini adalah kawasan high pressure. Kawasan high pressure adalah kawasan liquid. Kawasan liquid ini adalah kawasan yang permulaan gas akan masuk. Liquid. Tube yang kecil tu. Jadi kita kena kunci dah dulu. Bila kita kunci dah, kita akan nampak meter dia akan mula turun. Dia akan turun menghampiri kosong. Bila sampai kosong, kunci terus. Lepas tu berpandukan kepada tolok pancaroga. Apabila jarum sampai pada tekanan rendah, turun pada kosong, kuncikan low pressure. Lepas tu tadi kita kunci high pressure, tu kunci low pressure serentak. Tujuannya untuk membahagikan gas bahan pendingin disedut masuk ke outdoor dan disimpan. Ini kita nak pastikan semua aircon gas simpan pada outdoor. Dan pada masa yang sama, minta bantuan kawan offkan sistem. Supaya apa? Offkan sistem supaya elakkan pemampat daripada terus memampat, akhirnya boleh menyebabkan tiub pemeluap meletup akibat daripada tekanan yang kuat. Kita risaulah. Kompresor susah nak meletup, tebal. Tapi tiub-tiub yang ada di sekitarnya tu kita risau meletup. Jadi ini adalah langkah-langkah yang kamu kena tahu bila kita nak buat pump down. Okey, harap kamu jelas tentang pump down ni. Nanti bila kena buat amali, kamu tahulah nampak macam mana buat pump down ni. Saya terangkan secara teori dulu. Ini perbezaan normal service dan juga overhaul service. Normal service dibuat, kerja-kerja dilakukan setiap bulan ataupun 2 bulan sekali, bergantung kepada penggunaan. Lepas tu kerja dilakukan secara kasar, iaitu mencuci penapis, pemeriksaan unit tanpa membaiki. Take check je. Mengelap panel hadapan, unit hadapan, membersihkan penjejat dan pemeluap dengan blower dan lain-lain. Ini bersih je. Ini lebih kepada bersih. Ini kerja tak sampai setengah jam. Settle. Tapi kalau kita buat overhaul, ini panjang cerita. Kerja dilakukan bergantung kepada unit. Kalau kita buat top overhaul, kita buat overhaul keseluruhan, kena buat pump down. Lepas tu dilakukan secara mendalam pada sebuah unit, seperti mencuci penjejat, pemeluap dengan bahan kimia dari chemical, membaiki seperti menambah gas, bahan pendingin, menukar bearing dan lain-lain. Yang ni kerja yang berat lah, dan kos dia pun tinggi. Yang ni kos dia agak rendah lah berbanding dengan yang di bahagian overhaul service. Tapi biasanya yang normal service ni kos dia rendah lah. Kalau kita buat tak masuk gas dalam 60 ke 70 ringgit, normal lah. Kalau masuk gas dalam 100. Kalau overhaul ni dia dah naik 200 ke 200.5 lah, sebab dia bersihkan keseluruhan luar dan dalam, siap dengan masuk gas. Cuma overhaul ni biasa kita buat dalam setahun setengah sekali lah, setahun sekali. Tengok kekerapan kita pakai aircon. Kalau kita rasa aircon kita dah lama sangat dah pakai, kena buat bersihkan luar dalam, boleh bersihkan. Sekarang ni pun bukan sahaja, ada juga teknik yang saya lihat, dia tak perlu bawa turun aircon, dia tak perlu buat pump down, tapi dia guna konsep tergantung hanging, tapi dia pakai water jet. Water jet, lepas tu bawah tu dia ada sambung dengan canvas, air tu turun ke bawah. Ada hose dia lah. Itu pun salah satu kaedah, tapi tidaklah sebersih kalau kamu bawa turun bawah. Cuma kaedah pakai canvas tu dia lebih selamat. Kamu tak payah buka skru yang banyak, kamu tak payah buat pump down. Kamu perlu bersihkan di atas saja, sistem di atas saja. Cuma di bahagian drain pipe dia, kamu kena blow dengan udara dengan kekuatan angin yang tinggi, supaya bila kita bersihkan tak bawa turun bawah, habuk-habuk tu akan lalu dekat laluan drain pipe. Jadi kita bimbang dia tersumbat. Kita kena boostkan angin yang kuat supaya dia tak tersumbat lah di kawasan kamu buat servicing tu. Okey. Jadi untuk secara awalnya untuk maintenance ni, normal dan juga overhaul, saya rasa kamu dah boleh nampak apa yang kena buat. Sebelum saya masuk yang lebih detail untuk maintenance, jadi untuk part modul 3, part 2 selesai. Nanti saya akan sambung untuk part dan seterusnya lah. Saya harap kamu akan lebih jelas dan lebih faham di dalam penerangan yang saya buat ini.
Jika ada apa soalan, boleh terus bertanya di ruangan komen nanti. Okay, itu saja dari saya. Assalamualaikum.